Okay, so Alhamdulillah, insyaAllah pada malam ni kita akan fokus, ataupun pada hari ini kita akan fokus kepada teknik copywriting. Bagaimana sebenarnya untuk kita menulis iklan ataupun menulis message iklan yang betul. So ramai juga yang saya perasan yang hantar 1 PM dekat saya secara personal, ada juga yang komen di ruangan Facebook. Okay, terutama sekali mereka yang ada yang tak habis lagi menonton video Facebook Ads Mastery, mereka yang mungkin sebelum ni dah run iklan dan mereka kongsikan feedback, maksudnya mereka tunjukkan result yang mereka buat iklan sebelum ni. Dan biasanya sebelum saya tanya bahagian teknikal, saya akan minta mereka untuk kongsikan dari segi copywriting diorang. Okay, saya akan minta untuk orang yang tanya tu kenapa problem ni. Biasa saya akan tanya dulu berkenaan dengan copywriting. Okay, macam mana bentuk copywriting yang diorang buat lah. Sebab apa? Kebanyakan isu sebenarnya kenapa iklan kita tak berapa berkesan. Maksudnya bila kita buat iklan, ramai yang klik, tapi kenapa masih tak ramai yang WhatsApp kita. Okay, so kebanyakan sebenarnya bukanlah mungkin berpunca daripada technical issue, mungkin dari segi ada benda yang setting kita mungkin tersilap setting, ataupun sebelum ni ramai yang kata bila dia setting untuk objektif traffic untuk WhatsApp link, kebanyakannya link klik yang banyak cuma tak ada orang WhatsApp. So mungkin isu-isu technical mungkin disebabkan benda-benda macam ni lah. Cuma sebenarnya isu yang paling utama sebenarnya dari segi apa copywriting yang kita buat. Okay, kenapa saya katakan macam tu? Sebab sebenarnya kalau kata copywriting kita menarik minat prospek kita untuk mereka bertanya pasal produk kita, of course mereka akan cuba sedaya upaya untuk contact kita, walaupun mungkin mereka klik link dekat iklan tu problem, error dan sebagainya. Tapi kalau kata mereka betul-betul berminat nak tahu tentang produk yang kita promosikan tu, mereka akan cuba sedaya upaya untuk contact kita, sama mereka klik page kita, kemudian mereka akan tanya kita secara personal melalui page tu lah. Okay, alright. Sekejap ya. Setting. Okay, boleh ya. So sebenarnya bila kita nak buat iklan ataupun kita nak buat of course Facebook Ads marketing ni, benda yang paling penting di selain kita faham tentang structure, kita gunakan format 153 ataupun apa saja format yang anda nak cuba, sebenarnya paling penting adalah copywriting. Okay, sebab bila kita punya copywriting dia tak berkesan. Maksud copywriting tu kita just tulis untuk buat promotion, dan kebanyakan saya nampak copywriting yang mereka yang tak biasa buat copywriting, dia tak faham structure yang betul, biasanya mereka akan terus buat copywriting yang hard selling. Okay, terutama sekali ada juga beberapa orang yang PM saya kata dia menjual hartanah. Okay, dia tanya kenapa bila dia buat iklan tak ada orang yang PM, tak ada orang yang berminat. So bila isu macam ni, saya akan minta mereka tunjukkan iklan yang diorang buat. So biasanya problemnya adalah daripada copywriting. Okay, sebabnya kita kena faham seperti yang saya telah terangkan dalam kelas Facebook Ads Mastery sebelum ni. Bila kita nak menjual satu produk, kita kena faham bagaimana sales process tu berlaku. Maksudnya, ataupun ada orang kata istilah dipanggil customer journey, perjalanan pelanggan tu sebelum dia membeli produk kita. Okay, maksudnya bila dia nampak iklan kita, apa dia nak buat, dia klik, dia message kita ke, dia PM kita ke, dia pergi dekat website dan dia membeli dekat website, ataupun apa sahaja sales process. So itu yang kita kena jelas terlebih dahulu sebelum kita scale up kita punya marketing campaign kita. Okay, alright. So macam case ada orang dia tanya, dia menjual hartanah, kenapa tak ramai orang PM dia. So basically bila kita menjual produk-produk yang premium, okay, contohnya hartanah ataupun takaful ataupun penapis air ataupun apa sahaja produk yang harga mahal, okay, kita kena faham bila produk tu harga mahal, orang tidak akan terus membeli on the spot. Okay, dan sama juga sebenarnya, walaupun harga tu tak mahal mana pun. Contoh bila saya menjual ataupun saya promosikan program Facebook Ads Mastery, harga yang saya tawarkan promotion hanya RM40. Itu pun masih ramai lagi orang yang dia tak terus membeli. Okay,
dia tak terus beli ataupun dia tak terus join program Facebook Ads Mastery. Sebabnya satu, mungkin sebab dia tak kenal lagi saya siapa, dan mungkin dia tak nampak lagi apa value pada program yang saya buat ni. Okey. Jadi apa yang biasa berlaku adalah sebelum mereka join satu-satu program ataupun mereka beli produk yang kita promosikan, pertama sekali mereka yang teliti, mereka akan pergi nampak dulu, diorang akan kaji dulu siapa seller tersebut. Okay, sebab sekarang ni dah ramai seller dekat online, so of course sekejap saya nampak ada masalah lain dekat situ. Yang lain macam mana? Okey tak? Ada masalah lain tak? Okey. Alright. So, kat mana tadi? Maksudnya bila orang nak membeli, dia akan ada orang yang jenis teliti tau, yang dia sebelum dia membeli dia akan nampak dulu, dia akan kaji siapa seller untuk produk tersebut. Okey, dan barulah dia akan cuba cari apa feedback customer sebelum ni, dan baru dia akan beli produk yang kita jual. Okey. Dan of course apatah lagi bila kita menjual produk-produk yang harga premium macam hartanah rumah kan, dia tak ada jual harga RM10 kan rumah ni, mesti yang RM100,000 ke atas, RM200,000, RM300,000. So untuk menjual produk macam ni, kita kena ada structure yang lebih orang kata ya, kita kena lebih faham. Saya akan terangkan nanti macam mana structure yang kita kena buat nanti. Okey, maksudnya yang kita kena faham adalah untuk orang beli produk kita, murah ke mahal ke, setiap orang ni dia akan ada customer journey dia. Maksud dia akan melalui, mungkin dia akan pergi tengok kita punya page dulu, dia akan tengok feedback dan sebagainya, baru dia akan beli produk kita. Okey. So, sebab tu copywriting sangat penting, yang anda kena faham macam mana nak bina copywriting yang bagus supaya orang lebih mudah untuk berminat dengan produk anda, dan seterusnya mereka of course diorang nak cuba produk yang kita jual lah. Okay, so alhamdulillah semalam sebelum saya buat sesi kelas hari ni, saya ada postkan dekat Facebook group, dan saya tanya berkenaan dengan bisnes yang anda buat sekarang ni. So kalau kita lihat dekat sini ada yang ada yang buat bisnes takaful insurans, ada yang buat bisnes makanan yang menjual produk-produk makanan. Okey, saya cuba tengok kat sini. So sangat ramai yang dah komen dekat sini. So ada yang jual suplemen, okey, yang menjual pakaian wanita, pakaian kanak-kanak, tudung, okey. So ada banyak sangat, okey, bisnes-bisnes yang tengah jalankan. Contohnya ada yang buat bisnes servis bekam, okey. Apa lagi? Cream baby, kosmetik, suplemen kesihatan, affiliate marketing. Okey, so menjual kopi, menjual buku, menjual aksesori, font, serum rambut dan sebagainya. So sangat banyak. Kalau saya nak baca semua bisnes niche yang anda buat sekarang ni, mungkin akan ambil masa lagi lah. Okey, cuma secara overallnya setiap bisnes walaupun berbeza, okey, ini anda kena faham. Walaupun bisnes yang anda jalankan berbeza dengan orang lain. Contohnya ada orang ni dia buat suplemen. Ada orang ni dia jual produk makanan. Ada orang ni dia menjual kambing perap, menjual pakaian. Sebenarnya konsep marketing ataupun fundamental marketing lebih kurang sama saja. Bila kita buat copywriting, apa yang paling penting adalah sebab kita tengah message, kita tengah menghantar message kepada manusia. Okey, kita buat copywriting, kita sebenarnya tengah menghantar message kepada manusia, iaitu kita punya target prospect. So bila mana kita nak message ataupun hantar message iklan kita kepada manusia, of course setiap manusia dia ada masalah tersendiri dia. Okey, so itu yang kita kenal pasti nanti. Dia ada kaedah dia. Okey, dan contohnya macam saya menjual produk makanan. Okey, macam sebelum ni saya menjual nasi dagang. Okey, masa PKP hari tu saya menjual nasi dagang. Sebab apa saya jual nasi dagang? Sebab saya nampak bila saya buat kajian ramai orang makan nasi dagang. Cuma nasi dagang ni dia, bila kita nak buat nasi dagang, dia ada proses yang agak rumit berbanding dengan kita buat nasi goreng, mi goreng dan sebagainya. So benda-benda yang so nasi dagang ni dia ada proses orang kata agak rumit sedikit berbanding dengan makanan lain. So saya nampak dekat situ ada demand. Okey, dan disebabkan PKP banyak restoran, banyak gerai-gerai yang tak dapat dibuka beroperasi sebab PKP. So masa tu saya punya bisnes, beberapa bisnes pun agak efek daripada PKP ataupun COVID-19 ni. So saya dengan wife kita orang plan dan kita buat bisnes makanan, iaitu kita buat nasi dagang delivery, konsep delivery. Maksud bila dia order online, so kita akan buat delivery daripada ke rumah dia. So kita fokus kepada problem orang yang nak makan nasi dagang tapi dia tak dapat beli nasi dagang sebab PKP. Okey, so itu problem.
So, bila manusia ada problem, so kita sebagai seller, kita kena provide dengan solution, dengan penyelesaian. So, bila kita ada penyelesaian untuk problem tersebut, so barulah orang tu akan willing untuk beli produk yang kita offer. Okay, so itu konsep mudah. So, maksudnya apa sahaja bisnes yang anda tengah jalankan sekarang ni, kosmetik ke, kesihatan ke, makanan ke, pakaian ke, takaful insurans ke, apa lagi, hartanah ke, bekam dan sebagainya, konsepnya sama, kita menyelesaikan masalah manusia. Okey, kita bantu untuk selesaikan masalah manusia. So bila kita ada dia ada problem, ada solution, so maksudnya bisnes tu boleh berjalan. Okey. So untuk itu, untuk copywriting ni, benda tu yang kita akan masukkan elemen problem, macam mana kita mention pasal problem diorang. Nanti saya akan terangkan secara teknikal macam nak buat mention problem tersebut dan macam mana kita boleh bagi solution. Okey ya? Boleh jelas setakat ni? Okay, so maksudnya apa sahaja bisnes anda tengah jalankan sekarang ni, insya-Allah topik pada malam ni anda boleh apply kan. Okay, anda kena gunakan kreativiti anda masing-masing. Nanti akan tunjukkan beberapa contoh juga copywriting yang mana anda boleh gunakan sebagai guideline. Okay, maksudnya dan of course anda kena ubah mengikut kreativiti masing-masing. Contohnya kalau kata saya tunjukkan contoh ni untuk certain produk, so kalau kata anda menjual produk lain daripada topik tersebut, so anda kena ubah sesuai mengikut kreativiti. Okay. So itu yang anda kena buat lah. Okay, sebab kalau kata saya nak explain ke semua jenis bisnes pada malam ni, of course kita mungkin tak akan ambil masa yang pendek lah, dia akan ambil masa yang sangat panjang. So untuk pada hari ni pun saya just plan mungkin kita punya kelas ni lebih kurang sejam ke sejam setengah sahaja. Okay, macam itulah sebab kita tak nak ambil masa sangat panjang, cuma saya akan direct to the point macam mana anda nak membina copywriting anda. Okay, boleh ya? So saya harap anda jelas. Okay. Alright. Okay. So nanti saya akan tengok ruangan komen untuk sesi soal jawab. So sekarang ni saya akan go through kepada konten dahulu. Okay, so mungkin kalau anda ada post barang persoalan, mungkin saya tak dapat baca sekarang ni sebabnya saya akan fokus pada konten dahulu macam mana kita nak membina copywriting yang bagus untuk menjual apa saja produk yang kita jual sekarang lah. Okay, dan sebenarnya saya yakin di kalangan anda ni yang menyertai kelas online pada malam ni, pada hari ni sebenarnya saya yakin ada di kalangan anda yang dah biasa membuat copywriting ataupun anda mungkin dah pernah join mana-mana program, seminar ke, kelas online ke yang bercerita pasal copywriting. Okay, so anda sebenarnya boleh gunakan apa ilmu yang anda dah belajar sebelum ni. Cuma pada malam ni saya akan kongsikan satu lagi kaedah yang bagi saya sangat mudah untuk kita nak membina copywriting sebab saya perasan sebenarnya sebelum ni saya pun sendiri alhamdulillah saya dah start buat bisnes online ni daripada 2009 sampai tahun ni dah masuk 11 tahun lebih kurang macam tu. So saya dah berjumpa dan saya dah beli banyak e-course berkenaan dengan copywriting. Saya berjumpa ramai orang yang mengajar tentang copywriting. So apa yang saya nampak sebenarnya kebanyakan e-course ataupun kursus-kursus mengenai copywriting ni kadang-kadang topiknya terlalu luas sangat menyebabkan kita tak tahu mana satu benda yang kita nak ambil dan apply terlebih dahulu. So pada malam ni saya akan kongsikan satu benda simple method yang anda boleh gunakan dan so far alhamdulillah bila saya gunakan teknik ni dan alhamdulillah kebanyakan iklan sekarang yang saya run sekarang pun hanya menggunakan teknik sahaja. Okay, saya dah tak guna teknik-teknik yang complicated untuk membina copywriting. Sekarang saya just gunakan teknik yang simple macam ni tapi alhamdulillah result daripada teknik ni pun masih lagi memberi result yang sangat bagi saya sangat memuaskan lah. Okay, alright. So ada yang minta contoh skincare, tak apa saya akan tunjukkan sekejap lagi. Okay, so bila kita nak membina copywriting, okay sekejap saya akan saya akan buat sharing iPad saya supaya senang saya nak buat, saya nak menulis. Okay. Okay, sekejap saya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله والصحب
ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج. Okay, sekejap. Line iPad saya macam agak problem sedikit. Okay, so tak apa, saya cuba share dekat sini lah, dekat dekat internet. Okay, saya cuba bagi contoh. Okay, saya terus bagi contoh ya. Anda boleh tengok contoh copywriting. Okay, saya akan share. ونفسي saya akan bagi contoh dulu dan kita akan terangkan structure ni. So, supaya anda mudah nak faham. Dengan ada contoh ni, sekarang kita nak follow. Okay. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما Alright. Okay, dengan nasyid ya. Okay. Okay, testing. Okay, boleh dengar dengan jelas tak suara saya? Okay, so tadi ada masalah teknikal sikit. Saya lupa offkan YouTube tadi. Okay. Saya dah offkan. Sekejap ya. Okay. Saya dah offkan sound. Okay, dah okay ya? Okay, alright. Okay, so tadi ada problem sikit. Saya terlupa nak offkan sound dekat YouTube. Alright, so sekarang boleh nampak tak dekat sini? Okay, saya tunjukkan contoh copywriting. Okay, so contoh copywriting dekat sini. Okay, so boleh nampak dekat sini. So ini contoh copywriting yang mana saya menjual satu produk, iaitu machine card credit. Okay, okay, dah jelas ya? Alright, good, alhamdulillah. Okay, so bila saya menjual machine card credit, pertama sekali bila kita nak menjual produk, so ini yang you kena ambil take note. Bila you start menjual produk, pertama sekali you kena kenal pasti siapa you punya target prospect, okay? Dan apa masalah yang mereka sedang hadapi. Contohnya macam saya ni, saya menjual machine card credit. So target prospect saya adalah mereka yang buat bisnes, okay? Mereka yang buat bisnes tetapi mereka yang tak ada payment system untuk kad kredit lagi. Okay? Perasan tak? Kadang-kadang bila kita pergi kedai, kita nak beli satu barang tu ataupun kita dah beli banyak barang tapi kita tak ada cash money yang cukup. So kita tanya dekat kedai tu, ada tak machine kad kredit? Boleh bayar guna kad tak? So bila pekedai tu, owner kedai tu kata tak ada, so apa yang berlaku? So apa yang berlaku biasanya adalah kita terpaksa cancel beli barang tu, betul tak? Okay, so itu menjadi masalah ramai seller, ramai peniaga di luar sana. Okay, jadi mereka adalah saya punya target market saya, adalah
di kalangan peniaga yang buat bisnes tetapi tak ada mesin kad kredit ataupun kad debit untuk terima payment. Okey. Jadi, okey, kita dah tahu siapa kita punya target prospek kita. So kita kenal pasti apakah masalah yang mereka hadapi. Pertama sekali masalah diorang adalah mereka tidak ada mesin kad kredit. Okey. So bila kita kata mereka ada masalah tu, okey, apa yang biasa mereka akan fikirkan problem tu? Persoalan yang muncul biasanya, nampak dekat sini, saya dah highlightkan macam mana nak cari mesin yang boleh terima bayaran melalui kad debit ataupun kad kredit. Okey. So ini adalah persoalan yang akan muncul dekat kepala dorang, iaitu peniaga yang buat bisnes yang nak dapatkan mesin kad kredit ni. Okey. So yang ini saya akan jadikan sebagai headline. Okey. So saya tak perlu nak gunakan headline yang terlalu orang kata bombastik, yang menggunakan ayat-ayat yang pelik-pelik, tak perlu. Saya just gunakan headline yang fokus kepada apa persoalan yang muncul dekat minda prospek saya. Sebab mereka ada masalah tak ada mesin kad kredit ni. So apa benda yang pertama sekali orang fikir adalah macam mana nak dapatkan mesin kad kredit ni. Okey, itu soalan yang pertama. Okey. So apa lagi soalan biasa diorang akan tanya adalah apa syarat untuk nak apply mesin kad kredit? Okey, itu antara persoalan. Okey, dan seterusnya apa lagi diorang kata, apa dokumen yang diperlukan untuk apply mesin kad kredit ni? Okey, so itu adalah antara persoalan-persoalan yang akan muncul dekat minda prospek saya. So apa saya akan buat adalah sebelum saya buat copywriting, saya akan senaraikan masalah utama dia, iaitu dia tak ada mesin. Daripada masalah tu saya akan keluarkan apa persoalan-persoalan yang related dengan masalah tadi. Okey, kemudian barulah saya akan gunakan semua persoalan yang berkaitan rapat dengan masalah tadi untuk saya bina satu bentuk copywriting. Okey, saya tekan contoh dia. Okey. Kalau you perasan dekat sini, okey, yang ini saya letakkan sebagai headline copywriting ni. Okey, lepas tu bila dia, okey, struktur yang pertama dalam copywriting adalah headline. Of course, headline sangat penting. Selepas daripada headline, okey, barulah kita masuk kepada content ataupun body untuk copywriting kita. So, content yang bagus dan yang boleh menarik minat orang untuk membaca copywriting kita adalah content dalam bentuk story ataupun personal sharing tentang pengalaman kita. Okey, story ataupun cerita yang berkait rapat dengan pengalaman kita yang terhadap dengan masalah tu. Okey. So saya tunjukkan dekat sini apa story yang saya nak kaitkan. Okey. Dulu masa buat training, ramai peserta yang nak buat payment terpaksa bayar guna cash sahaja. Jadi ramai peserta yang tak dapat join program training lanjutan sebab tak bawa cash masa seminar. Okey. Ini adalah problem yang saya alami sebelum ni lah. Okey. Jadi saya terfikir juga macam mana nak cari mesin yang boleh terima bayaran melalui kad kredit, kad debit ni. So yang ini saya just mention balik daripada persoalan daripada atas tadi. Kita just mention balik. Okey. Okey, saya ada survey. So apa saya buat? Saya ada survey dan tanya kawan yang ada guna mesin macam tu. Mostly mereka kata kena apply di bank. Okey. Cuma prosedur nak apply tu agak leceh lah. Dan lagi setiap bulan kena bayar fees yang agak mahal bagi saya masa tu. Itu tak termasuk lagi charge per transaksi yang agak mahal. Okey. So saya just share apa pengalaman saya sebelum saya beli mesin tu. Kemudian saya jumpa seorang kawan yang memang pakai mesin kad ni untuk bisnes kereta sewa beliau. Jadi saya tanya macam mana nak apply. Okey, nampak tak dekat sini saya boldkan susah kena apply. Apa syarat nak apply? Nampak tak? Saya just mention balik persoalan-persoalan yang berkait rapat dengan masalah tadi. Kawan saya kata untuk apply mesin ni mudah je. Syaratnya pun tak leceh sangat. Yang penting ada dokumen SSM, bank statement dan beberapa dokumen sokongan tambahan. Within 2-3 weeks biasanya dah approve dan dah boleh guna mesin ni. Okey, yang biasa mesin ni tiada sebarang yuran bulanan macam mesin kad kredit yang biasa dan sangat user friendly, boleh bawa ke mana-mana sebab bateri boleh charge, tak perlu sambung wire elektrik, sesuai untuk peniaga yang mahu terima bayaran di mana sahaja mereka berada. Alhamdulillah lepas apply mesin ni dalam 2 minggu dah approve dan HQ dah hantar ke rumah. Sekarang ni bila dah ada mesin ni memang sangat mudah. Pelanggan boleh di mana saja mereka tak bawa cash masa tu, hanya perlu swipe kad kredit ataupun kad kredit sahaja. Okay, so itu adalah konten untuk
untuk copywriting saya ni. Simple je, tak perlu nak complicated sangat. Just buat satu headline, lepas tu saya buat story yang related dengan headline tadi, dengan masalah tadi. Kemudian apa saya buat adalah saya kongsikan proses untuk saya dapatkan mesin tu. Jangan terlalu detail sangat, just ceritakan pengalaman kita. Okay, lepas tu di bawah sekali, di akhir kita punya copywriting, okay, so jika anda sedang tercari mesin kad kredit, kad debit ni, boleh klik butang message di bawah ni atau call atau WhatsApp ke nombor ni. Tolong share kalau ada kawan-kawan yang berminat. Nampak tak? Simple je. Dan tak nampak sangat kita sedang menjual mesin ni. Okay? Okay. Boleh nampak tak? Contoh tadi. Boleh apply tak untuk you punya business? Okay? So ada yang tanya, dia kata apa tadi? Okay, contoh dia jual skincare. Macam mana kita nak apply teknik macam tadi? So skincare, apa masalah prospek anda? Apa masalah utama dia? Macam sebelum ni beberapa hari lepas ada seorang student, dia join program coaching saya one to one. So dia pun menjual produk skincare. So dia tanya dan of course masalah yang sama lah. Dia run iklan, ramai klik tapi tak ramai WhatsApp dan of course tak ramai jualan lah, tak banyak jualan. So bila saya minta dia tunjukkan contoh soalan, contoh iklan yang dibuat dan saya nampak apa masalah dia utama sebenarnya. Masalah pada copywriting of course. Sebabnya satu produk tu, kadang-kadang produk ni dia tak ada masalah sangat pun. Produk insya-Allah bila kita boleh explain dengan bagus dalam dalam kita punya copywriting, insya-Allah dia nak membeli. Okey, nampak tak? Saya nampak kat sini yang komen yang tak ada kedai pun rasa nak beli mesin tu. Nampak tak? Padahal saya tak menjual pun, saya tak iklan ataupun message tu tak menunjukkan ni kita menjual sangat. Tapi berjaya menarik minat untuk orang nak beli produk kita. Sebabnya, apa paling penting you kena faham bila kita buat copywriting adalah kita nak fokus apa masalah diorang dan kita kena tunjukkan bagaimana kita boleh bantu selesaikan masalah diorang. Okey, itu je. Okey, itulah dimaksudkan kita memberi value. Okey, mungkin you pernah dengar orang kata, okey, untuk orang beli produk kita, kita kena bagi value. Kadang-kadang kita tak faham apa value itu sebenarnya. Value ni sebenarnya adalah kita berjaya menunjukkan yang produk kita boleh selesaikan masalah prospek kita. Itulah value. Bila you berjaya untuk tunjukkan yang produk you boleh bantu selesaikan masalah diorang, insya-Allah mereka faham value tu. Ramai orang sekarang ni, kenapa orang tak beli produk dia walaupun produk dia jual harga murah pun. Kalau kata nak banding satu produk ni dengan produk lain, dia jual harga murah, orang ni jual mahal. Kenapa orang pergi produk yang mahal ni? Sebabnya seller tu berjaya explain value produk ni. Okey, orang nampak bila dia beli produk yang mahal ni, dia rasa dia dapat satu kepuasan. Contoh kenapa ramai orang beli iPhone. Okey, sebabnya bila dia pegang je iPhone tu, dia beli iPhone, dia rasa satu kepuasan. Okey, itulah value dia. Okey. So kita sebagai seller, kalau kita menjual produk tu, kita kena explain value tu supaya prospek jelas dan faham tentang value tu. Okey. Alright. So ada banyak minta contoh-contoh. Sekejap, saya akan bagi go through contoh-contoh ni nanti. Okay. So yang paling penting you kena faham asas dia. Kita buat copywriting, kita bukan nak menjual. Of course intention kita nak menjual. Tapi dalam copywriting jangan kita tunjukkan kita desperate nak menjual. Bila kita desperate menjual, customer akan lari. Sebab customer ataupun orang ni psikologi dia tak suka orang jual produk dekat dia. Tetapi customer lebih suka orang recommend produk dekat dia. Betul tak? Okay. Macam kita lah, contohnya kita nak beli satu produk kecantikan, okey. Kalau datang satu orang seller begitu, okey, belilah produk saya terbaik dan sebagainya. So kita biasanya tak akan beli produk dia sebabnya kita tahu seller tu of course dia nak menjual produk dia, of course dia akan cerita kebaikan produk dia. Tetapi kita tiba-tiba dengar satu orang kawan kita kata, okey, aku dah cuba produk dia lah, produk dia bagus, produk dia sekian. Lepas aku cuba produk dia, aku punya masalah muka dah okey. So kita willing untuk beli produk yang kawan kita recommend. Sebabnya kita tak nampak yang dia menjual, tapi kita nampak dia just recommend produk. So macam tu juga bila kita buat iklan, kita kena tonjolkan yang kita tengah recommend produk kita. Okay, kita jangan tunjulkan kita menjual sangat produk kita. Okay. Alright. So sama juga contoh kalau you jual perfume. So you kena cari apa masalah you punya prospek, apa masalah utama dia. So daripada situ barulah you boleh buat story content copywriting dia. Contohnya kalau kata
So sekarang dah ramai jual jual perfume. Apa masalah yang biasa orang nak cari? Mungkin dia dah tak tahu nak cari perfume yang sesuai untuk dia, mungkin untuk lelaki. Okay, so perfume perempuan, lelaki dia berbeza. So kita nak buat copywriting tu berbeza juga untuk angle perempuan, untuk lelaki. So you kena faham apa masalah utama diorang dan barulah you explain story based on masalah tersebut. Okay, contohnya macam, okay, anda sendiri mungkin sebelum ni ada masalah nak cari perfume. Okay, so anda pun sebelum ni beli satu perfume ni tak kena, beli satu perfume ni tak kena. Lepas tu anda cuba satu perfume yang kawan anda recommend. So anda pun cuba perfume dia dan alhamdulillah rasa macam baunya sangat sesuai dengan anda punya cita rasa lah. So daripada situ maksudnya you explain copywriting tu based on pengalaman macam mana you akhirnya membeli produk tu. Okay, itu kalau in case you sebagai agent lah, so you boleh explain macam tu. Okay, alright. Okay, itu contoh dia lah. Okay, so nanti saya akan go through contoh-contoh yang anda nak, yang minta kat bawah ni, sebab saya tak boleh nak bagi contoh keseluruhan. Tapi yang paling penting you kena faham, bila kita buat iklan, copywriting, basic paling utama adalah you kena faham apa masalah prospek, kemudian anda keluarkan persoalan-persoalan yang related dengan masalah tersebut, kemudian anda buat story yang story itu sebenarnya yang paling powerful adalah based on pengalaman anda. Okay, ataupun kalau kata you tak ada pengalaman langsung tentang produk tu, better ataupun mungkin you boleh gunakan pengalaman orang lain. Tapi sebenarnya kita menjual produk ni, bagi saya lebih mudah kita menjual produk yang kita sendiri dah gunakan produk tu. Okay, contohnya kalau kata anda menjual kalau jual barang tak ada masalah, macam mana tuan? Tak ada masalah. Saya rasa semua produk ada masalah. Cuma tinggal lagi kita tak tahu apa masalah prospek. Okey, sebab kita masih lagi anggap tak ada masalah. Okey. Sebab tu kadang-kadang bila kita sit down, kita duduk, sebab dia berbeza tahu, kita berniaga secara offline dan juga berniaga secara online. Bila kita berniaga secara offline, customer datang pada kita, kita terus tunjuk produk dan dia mungkin boleh terus faham pasal produk tu. Tapi bila kita menjual secara online, dia punya limitation adalah kita tak jumpa orang. Okey, jadi bila tak jumpa orang, orang nak faham apa produk yang kita jual adalah melalui message yang kita sampaikan, iaitu secara copywriting kita. So dalam copywriting ni, of course, dia ada beberapa jenis copywriting. Satu, copywriting dia kena include atau mengandungi teks dan juga gambar. Ataupun sometimes kita boleh guna teks dan juga video. So bergantung pada produk masing-masing. Contohnya kalau kata anda menjual jam dinding. So jam dinding, okey, apa masalah orang? Okey, apa keinginan orang? Kenapa dia perlukan jam dinding yang anda jual? Okey, so of course anda ada keunikan. Mungkin kalau kata you punya jam dinding tu, mungkin dari segi keunikan dia, mungkin material dia mungkin daripada kayu. Contohlah, you jual satu produk jam dinding daripada kayu. So mungkin keunikan dekat situ. So masalah dia, mungkin kita bukan nak selesaikan masalah, maksudnya sometimes orang tengah mencari hadiah, kita nak bagi kepada mak ayah dia kat kampung ataupun nak bagi kepada isteri dia ke, kawan-kawan dia ke. So kadang-kadang diorang mencari satu bentuk hadiah yang unik. Okay, so itu masalah prospek kita. So apa yang kita bagi solution adalah kita suggestkan untuk diorang bagi hadiah jam dinding yang unik tadi. Nampak tak? Kadang-kadang kita tak nampak benda ni sebab kita tak sit down dan kita tak fikirkan, kita tak kembangkan siapakah target prospek kita. Kita just fokus kepada end user yang nak membeli jam dinding sahaja. Okey, sebenarnya kita boleh fokus banyak lagi target prospek lain yang mereka memerlukan jam dinding yang unik tu yang kita jual. Okey. Alright. Okey, contoh apa lagi? Kalau servis macam mana tuan? Okey, servis tu bergantung apa servis yang kita jual. Servis ni sangat luas. Contoh kalau kata kita jual servis yang biasa orang kata servis takaful. Takaful ni satu bentuk servis. So ramai orang join program Facebook Ads Mastery ni, kebanyakan mereka ada yang kata, Tuan Rahman, saya ni menjual takaful, boleh tak saya join program ni? Saya kata boleh join, sebab bila you faham sebenarnya fundamental nak menjual takaful, insyaAllah you boleh menjual dengan mudah. Contohnya sekarang ni, okey, saya tunjukkan contoh seterusnya ya. Okey, saya tunjukkan contoh lanjutan tadi. Okey, so ini tadi tentang mesin. Okey, sometimes, okey, apa yang berlaku you kena faham. Ini psikologi prospek, psikologi manusia. Sometimes orang dia tak akan membeli pada kali pertama dia nampak iklan kita. Okey, setuju? Setuju kan? Okey, orang dia tak akan membeli, tak ramai orang membeli pada kali pertama dia nampak iklan kita. Ikut kajian ataupun mengikut data, hanya 1 hingga 3% sahaja yang akan membeli produk kita pada hari pertama dia nampak iklan kita.
Macam anda sendirilah, cuba you tanya balik diri anda sendiri. You join program Facebook Ads Mastery ni, adakah you nampak iklan saya, you terus join, ataupun you tengok lagi retargeting iklan-iklan selanjutnya baru you join program ni? Okay. Kebanyakan yang saya tanya, mereka join selepas mereka nampak iklan yang selanjutnya. Okey, ada juga yang terus join pada iklan yang pertama lah. Mungkin mereka memang nak sangat belajar macam mana tentang Facebook marketing strategi. Dan ada banyak orang, bila saya nampak, sebab macam mana saya tahu ramai orang join selepas iklan yang seterusnya, sebab saya ada buat iklan retargeting ataupun iklan follow up. Okey, so bila dibandingkan iklan follow up ataupun retargeting dengan iklan yang cool audience, okay, cool audience ni orang yang first time nampak iklan saya, okay. Kebanyakan yang join adalah melalui iklan daripada campaign retargeting, maksudnya iklan yang selanjutnya, okay. Kan, saya tengok daripada banyak kali ada kata terus join tuan, okay. Maksudnya ada certain orang, prospek kita, dia nampak iklan kita, dia terus beli produk kita, sebabnya dia memang desperate nak solution. Okay, ada orang dia tak terus join sebabnya dia nak tahu kita ni betul-betul boleh bantu dia ataupun tidak. So apa dia buat adalah dia nampak, dia tunggu lagi iklan yang selanjutnya, dia kena ada sesi follow up. Okay, alright, so ada yang terus join, alhamdulillah. So yang terus join ni mungkin sebab dah kenal saya ataupun mungkin harga murah, mungkin dia terus join je. Okay, so itu ada punca-punca lain lah. Cuma saya nak beritahu, basically dalam fundamental kita buat marketing, biasanya orang dia tak akan membeli on the spot. Kalau membeli pun mungkin 1 hingga 3% sahaja. Kalau kata ada 100 orang klik link offer kita, mungkin hanya 3 orang je membeli. Kalau banyak pun 10 orang. Okay, padahal dia klik dia terus beli. Itu yang biasa. Tapi kalau kita buat retargeting, kita buat lagi iklan lanjutan, kita buat lagi follow up, biasanya orang ni baru dia akan membeli. Alright? Kan? Alright, good. Terima kasih bagi yang komen kat bawah. So apa yang kita kena buat? Kalau you jual servis, contohnya jual servis buat website ke, you jual servis takaful ke, you jual servis apa lagi hartanah ke, ataupun apa sahaja produk sebenarnya, you boleh applykan teknik ni, saya akan tunjukkan. Okay, so sekarang you boleh nampak screen. Okay, alright. So nampak screen dekat sini. Okay, so ini adalah iklan yang pertama. Okay, iklan yang pertama. So iklan yang pertama ni dipanggil iklan target kepada cool audience. Boleh faham ya bila saya kata cool audience dengan retargeting, dia dua kempen berbeza. Nanti saya akan cuba tulis gunakan iPad, kalau boleh nanti saya gunakan iPad. Okey, satu iklan untuk cool audience iaitu orang yang masih tak kenal kita ataupun orang yang tak pernah nampak lagi offer kita. So kita buat kempen cool audience. So kempen cool audience ni itulah yang kita gunakan format 153. Satu kempen, dalam satu kempen ada 5 ad set. 5 ad set tu dan setiap ad set dia ada 3 iklan. Okey. Okay, so salah satu iklan yang kita boleh gunakan adalah iklan ini. Okay, yang ada persoalan dekat sini, lepas tu dia ada konten dalam bentuk story, lepas tu dia ada soalan lanjutan, kemudian dekat bawah ni dia ada call to action. So ini kita boleh gunakan untuk letakkan dekat iklan cool audience. Okay, so kita just buat dua lagi iklan yang lebih kurang macam ni. Okay, buat lagi dua iklan yang lebih kurang macam ni. Maksudnya kita cari lagi apa persoalan yang mungkin related dengan masalah diorang. Sometimes, okay, sometimes ini yang menarik. Kadang-kadang saya just ubah headline sahaja. Contohnya saya akan gunakan soalan yang kat bawah ni susah kena apply, saya letakkan di ruangan headline. So apa saya akan buat adalah okay, susah ke nak apply machine kad kredit ni. Okay, so ini saya akan jadikan sebagai headline utama. Okay, so ini saya akan letakkan, saya akan delete je lah. Okay, okay, so nampak tak? Dan gambar saya akan gunakan gambar yang lain lah. Okay, mungkin saya akan gunakan gambar yang macam ni ke. Yang penting ada tunjukkan mesin produk ni, produk kita lah. Okay, so kita nak buat 3 iklan, 3 copywriting. So dia kena ada headline berbeza, gambar berbeza. So kadang-kadang saya akan gunakan copywriting yang sama ataupun saya akan olah sedikit saja copywriting content dia dan headline saya akan tukar soalan tu. Okay, so di bawah ni lebih kurang sama story dia.
Okey, dan saya akan gunakan gambar yang lain sikit. Mungkin gambar saya pegang mesin ni. Okey, dan saya akan buat 3 copywriting berbeza menggunakan format yang sama. Okey, boleh jelas ya? Okay, good. Alright, so jelas ya. So, satu kempen iklan kita nak target cool audience menggunakan struktur iklan macam ni. Buat copywriting ke atas, persoalan, okay, kemudian konten kat bawah ni, sebaiknya kita gunakan story based on pengalaman kita ataupun pengalaman orang lain. Tapi yang paling powerful bila kita gunakan pengalaman kita sendiri. Okay, so kat bawah ni dia ada call to action lah. So, itu benda struktur yang asas dalam copywriting. Okay, so sekarang ni kita masuk kepada copywriting untuk target market orang yang dah nampak iklan yang kita yang pertama tapi mereka tak beli lagi. So yang ini kita buat campaign retargeting. Okay, so saya dah explain benda ni dekat dalam Facebook Ads Mastery. Kalau you tak faham lagi, nanti you refer balik video recording Facebook Ads Mastery itu supaya anda dah faham apa benda yang saya kongsikan sekarang ni. So kita ada dua basic campaign, satu untuk cool audience, satu untuk retargeting campaign. Okay, so bila retargeting campaign, you kena faham apa tujuan you buat follow up iklan tu. Apa tujuan you buat iklan lagi supaya orang nampak, orang yang sama nampak you punya iklan. Tujuan kita adalah supaya diorang ni percaya dengan kita, supaya mereka ni sebab kita kena faham orang membeli bila dia dah percaya pada kita. Terutama sekali bila kita jual produk yang mahal, menjual rumah, menjual takaful, dia kena bayar bulan. So benda macam ni bila dia nak start nak buat komitmen baru, dia kena membeli daripada orang yang dia percaya. Contoh macam saya sebelum ni, saya beli kereta pun secara online. Okey, masa saya beli kereta yang pertama dulu, saya beli secara online. Okey, sebab apa saya beli secara online? Sebelum saya beli online tu, saya pergi stok dulu, saya pergi tengok dulu siapa seller dia, apa feedback customer dia, apa story di page dia. So saya pergi nampak dulu dia punya konten-konten sebelum tu, barulah saya berani untuk beli produk dia. Sebab kan kereta mahal kan. So saya pergi walaupun secara online, so saya pergi, saya kena nampak banyak konten dulu baru saya akan beli produk dia. Okay, so sama juga macam anda menjual apa saja produk sebenarnya, servis ke, produk digital ke, physical ke, so anda boleh applykan teknik ni. Okay, so sekarang you akan nampak satu lagi teknik copywriting. Okay, ini teknik copywriting untuk tujuan retargeting, iaitu follow up. Okay, so apa saya buat adalah saya akan gunakan gambar. Okey, gambar ni ada mesin kad kredit tu. Okey, ada orang kat sini. So saya buat story. Okey, apa saya buat story adalah, okey, so story ni sebenarnya tak perlu nak ikut sebarang format langsung dah. You boleh buat story yang santai tapi still related dengan produk yang anda tengah jual. Contohnya macam ni. Okey, siang tadi saya dijemput oleh HQ Easywire untuk berbincang secara lanjut dengan Head of Sales and Corporate Manager tentang alat Easywire untuk bantu peniaga yang mahu terima bayaran kad kredit. Okey. Antara persoalan yang saya ajukan ialah tentang payment security bla 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 lah. Okey. Saya lihat alat ini akan banyak membantu proses jual beli dengan pantas dan kos langganannya juga yang jauh lebih rendah. Okey. So nampak tak? Saya mentionkan lagi dia punya benefit supaya bila prospek nampak iklan ni, dia akan nampak, oh dia kena try produk ni. Kenapa dia kena beli produk ni? Sebab kita dah mention benefit dekat copywriting kita. Okey, last sekali, paling penting jangan tinggal ni, dia kena ada call to action. Macam mana orang nak contact kita, dia nak call ke, nak WhatsApp ke, so itu bergantung anda punya sales process lah ataupun pergi website ke. Okey, boleh? Alright, boleh jelas tak? So ini contoh copywriting retargeting, ini satu. Yang kedua, okey, saya tunjuk lagi gambar customer. Customer yang tengah sign up borang application untuk dia nak dapatkan mesin kad kredit ni. So saya tunjukkan gambar. So gambar just ambil guna handphone, smartphone kita je, tak perlu nak edit apa. Ambil gambar, post dekat Facebook dan buat iklan. Okey. Saya tulis hari ni saya jumpa abang bisnes Dobi, beliau tinggal di Putrajaya, datang ke Bangi untuk sign up Easywire. Okey, abang ni sangat sempoi, saya tak sempat tunjuk demo pun dia dah terus beli. Saya tanya dari mana dia tahu tentang Easywire, dia kata daripada kawan, okey, sebagainya. Okey. Nampak tak? So last kali dia ada call to action. Okey. Kenapa saya buat macam ni? Supaya untuk membina trust orang yang nampak iklan saya ni. Tadi dia nampak iklan yang pertama, so bila saya follow up dengan iklan kedua, ketiga ni, so automatic dia kata, oh orang ni adalah seller yang betul. Maksudnya dia bukan scammer sebab ada orang yang memang dah pergi beli produk ni dekat dia. Okay. So seterusnya saya buat lagi, okay, gambar customer lain lagi. Okay. Hari ni pergi PD, okay. Kita tunjukkan aktiviti bisnes kita. Okay.
So sama juga. So benda ni pun iklan yang kita boleh iklankan. Cuma dalam ni saya tak letakkan call to action. So kena buat call to action dulu. Sila call dan sebagainya lah. Okay. Okay, nampak tak? Alai gambar customer tengah sign up borang untuk apply mesin ni. Okay. Saya pun buat cerita petang tadi, klien jumpa dekat LRT Sungai Besi, datang jauh daripada Bentong, tuan-tuan nak tempat easy wire. Beliau buat bisnes sabun kecantikan. Okay, sekian. Okay, beliau okay, last sekali contact nombor ni. Okay. Apa lagi ada tak lagi? Okay, nampak. Okay, semalam saya submit beberapa new application untuk easy wire. Sama-sama collect lagi 5 unit dan sebagainya. Okay. So nampak tak? So iklan ni kita boleh buat retargeting. Okay, untuk retargeting anda boleh buat mungkin dalam 5 iklan retargeting. Okay, supaya orang dapat nampak kita ni adalah seller yang betul, yang boleh dipercayai. So sama juga kalau kata anda sedang menjual makanan. Menjual makanan, ini teknik yang saya gunakan untuk saya applykan bila menjual nasi dagang hari itu. Bila saya saya delivery kepada customer, saya akan ambil gambar customer bersama dengan customer dan saya akan tulis copywriting macam ni dan buat retargeting. Okay, so orang akan nampak aktiviti bisnes kita. Bila orang nampak kita ni aktif ataupun dia nampak aktiviti bisnes kita, so maksudnya dia orang tahu yang kita ni adalah seller yang betul, bukan scammer. Okay, biasa scammer dia tak akan tunjuk muka dia tak akan tunjuk aktiviti bisnes dia. Okay, itu scammer. Tapi bila kita betul-betul seorang businessman ataupun memang kita buat bisnes tu, so kita kena tunjukkan apa aktiviti bisnes kita berkait rapat dengan produk yang kita jual tu. Okay, contoh bila saya delivery produk tu dekat sekolah. Okay, saya delivery makanan. Okay, saya akan minta wife saya untuk ambil gambar saya tengah hantar makanan tu. So benda tu akan jadi bentuk, saya akan jadikan gambar dan saya akan buat iklan. Okay, bila saya pergi beli bawang dekat satu supplier besar yang menjual bawang je. So saya ambil gambar, saya free dekat kedai bawang tu dan buat story dan saya buat retargeting. Okay, tujuannya supaya orang percaya memang saya tengah menjual nasi dagang. Okay, nampak tak? So itu teknik dia. Okay, so ada persoalan kata, kalau headline bukan persoalan macam mana tuan? Boleh bagi contoh tak? Okay, so sebenarnya you boleh buat headline yang bukan dalam bentuk persoalan. Tapi saya suggest bila kita buat iklan cool audience, you start dengan headline bentuk persoalan. Kenapa bentuk persoalan? Sebab customer ataupun prospek kita akan bila persoalan tu, contoh macam ni. Contoh you ada masalah tertentu. Contoh saya nak jual apa ya? Ambil contoh dekat sini. Contohnya saya nak jual apa tadi kat sini. Contohlah, okey. Saya nak jual bekam. Okey, saya nak jual servis bekam. So saya nampak ada yang menjual bekam. Okey. Ramai seller menjual servis bekam. Okey. So macam mana you nak attract attention prospect untuk ambil you punya servis? Okey. Bila you start headline you dengan persoalan. Okey, bila you start headline dengan bentuk persoalan. Dan untuk you buat persoalan tu, you kena faham apa persoalan yang selalu muncul dekat minda prospek kita. Okey, biasanya orang yang nak ambil servis bekam ni apa masalah dia? Contohnya dia ada masalah resdung. Resdung ni pun biasanya orang akan kata bekam boleh bantu untuk kurangkan masalah resdung. So untuk orang masalah resdung, apa masalah? Apa persoalan yang selalu muncul kat kepala dia? Dia akan kata, okey, pagi-pagi bersin, dia rasa benda tu rimas sangat. So persoalan dia kata, biasanya persoalan yang akan muncul adalah macam mana nak sembuh daripada resdung. Contohlah saya tu ambil soalan macam tu je. That's why you boleh lebih spesifikkan lagi based on apa benda persoalan yang prospek tengah tanya. Ataupun kita tulis letihlah pagi-pagi asyik bersin je. Okey, ada solution tak? Contoh macam tu. Okey. So bila prospek kita ada persoalan yang sama, dekat kepala dia tengah fikir benda yang sama ataupun sebelum ni dia pernah fikir tentang persoalan tersebut. Tiba-tiba muncul dekat newsfeed dia persoalan tu sama dengan apa yang dia pernah fikirkan sebelum ni. So, prospek akan stop dan dia akan start untuk baca you punya copywriting. Okay. So, sebab tu headline bentuk persoalan ni sangat powerful untuk menyebabkan orang berhenti baca you punya copywriting. Okay, kalau kata you punya persoalan tu dia kena dengan apa yang dia pernah fikirkan sebelum ni, insya-Allah dia akan stop sekejap. Okay,
So itu sebab dekat internet ni sangat banyak seller tengah buat iklan. So kadang-kadang orang just scroll je dia punya Facebook newsfeed je. So bila you punya copywriting headline tu berjaya menarik minat dia ataupun attract attention dia, so dia akan stop dan dia akan start baca you punya copywriting. So kalau kata you punya copywriting content tu berjaya menarik minat dia lagi, dan baru dia akan contact anda untuk tanya pasal produk ataupun dia akan terus beli you punya produk. Okay. Alright, so saya harap anda faham kenapa pentingnya persoalan di ruangan headline, sebab persoalan ni benda yang selalu menyebabkan orang akan berhenti sekejap. Okay, cuba you tanya kawan anda dengan satu persoalan, mesti dia akan berhenti sekejap, dia akan berfikir. Okay, so itu powerfulnya persoalan. Sebab tu headline saya sarankan start dengan persoalan. Okay, you cuba dulu. Sebab saya nampak sendiri perubahan bila saya start buat headline dalam bentuk persoalan. Alhamdulillah saya dapat target lebih banyak prospek dan banyak customer yang membeli produk saya based on daripada iklan-iklan daripada persoalan. Okay, contohnya macam you join sendiri, mungkin you tak perasan. You join program Facebook Ad Mastery, sebenarnya you tertarik mungkin sebab persoalan yang saya buat adalah macam mana nak tingkatkan bajet daripada RM100 sehari kepada RM1,000 sehari. Ada orang dia tak tahu macam mana cara nak allocate bajet sehingga RM1,000 sehari dekat Facebook Ads. So sometimes bila dia nampak je persoalan tu, dia akan rasa nak tahu macam mana cara nak allocate ataupun nak keluarkan bajet yang banyak ni dekat Facebook. So bila you nampak persoalan tu, you klik, you baca copywriting yang saya buat dan tiba-tiba you join program Facebook Ads Mastery. Okay? Sebabnya saya fokus kepada persoalan, headline dalam bentuk persoalan. Okey, soalan daripada kawan kita, macam mana nak cek ayat sensitif, contoh macam kusam, jerawat. Okey, so biasanya soal perkataan-perkataan yang sensitif ni Facebook dia tak benarkan untuk kita buat dan kita gunakan. Okey, sebabnya dia macam benda tu agak sensitif untuk certain orang, benda tu agak sensitif. So bila kita buat iklan menggunakan perkataan tu agak mencabar jugalah. Kadang-kadang kita buat iklan tiba-tiba kena reject, iklan kena reject. So bagi yang menjual produk kosmetik, so you kena sangat aware dengan perkataan yang you gunakan. Okay, jangan gunakan perkataan-perkataan yang sensitif lah. Okay, so kalau kata tanya saya lepas ke tak lepas, itu saya bukan yang apa, you kena test dulu. Okay, kalau you test tak lepas, then you kena ubah keyword tu. Okay, tapi biasanya kalau kita buat teknik copywriting persoalan, lepas tu bentuk story based on pengalaman kita, biasanya Facebook lebih suka teknik tu. Sebabnya copywriting macam ni, dia akan menyebabkan ramai engage dengan kita punya iklan tu. Okay, bila Facebook nampak ramai engage, maksudnya ramai yang komen, ramai yang klik like, ramai yang pergi share, walaupun kita tak minta pun diorang pergi komen, tapi ramai yang komen. So Facebook detect yang copywriting kita tu kena dengan audience kita, so biasanya dia akan lepas kita punya iklan tu. Okay, alright. Kalau nak buat kelas bekam, macam mana tuan? Okay, kalau you nak buat kelas bekam, so you kena tahu apa masalah prospek. Sama juga, apa masalah prospek, lepas tu apa yang diorang fikirkan, lepas tu buat je headline. Okay, lepas tu you dalam headline, buat headline, lepas tu kat bawah tu you explain tentang pengalaman you buat bisnes bekam. Okay, supaya orang nampak potensi bisnes bekam tu. Okay, copywriting kita buat supaya orang nampak potensi produk kita, bisnes kita, supaya orang nak cuba produk tu, orang nak cuba bisnes tu, supaya itu nampak kita tunjulkan value tu. Okay, so kita buat based on cerita kita, based on pengalaman kita start bisnes tu, dan kita nampak kita dapat dengan buat bisnes tu kita dapat income stable dan sebagainya. So dan lain sekali kita kata siapa berminat boleh join program kelas online bekam. Okay. Okey, ada tak struktur khusus yang saya gunakan untuk keluarkan persoalan prospek tu? 4W1 how. Tak satu how. Okey. So saya tak gunakan apa-apa structure. Saya just list down kan apa sahaja yang saya buat satu soalan. Contohnya macam tadi saya kata apa tadi problem dia? Okey, contohlah saya menjual apa ya? Dah pening dah. Okay, saya menjual takaful contohnya. So you kena buat satu persoalan utama ataupun satu masalah utama. Contohnya you nak target prospek yang ada
Sebab takaful ni dia menjual juga program hibah. So hibah ni dia adalah program lindungan untuk isteri yang kematian suami. Kalau tak silap saya lah. Okay. So problem dia, apa problem utama? Problem prospek kita adalah mereka tak ada perlindungan selepas kematian suami. Ramai orang tidak tahu ataupun mati punca selepas kematian suami. Terutama sekali bagi housewife yang tak bekerja dan suami dia meninggal dunia dan so dia tak tahu nak buat apa. So itu you punya masalah utama prospek. So you tahu masalah prospek ni dan daripada masalah tu you list down kan apa persoalan yang muncul dekat minda prospek. Contohnya apa masalah diorang adalah apa ya ataupun you akan fikirkan masalah dia adalah apa yang perlu dibuat selepas kematian suami. Okey, macam mana nak dapatkan bantuan sekian-sekian selepas kematian suami. Contoh macam tu. So itu adalah antara persoalan yang biasa orang akan muncul bagi isteri yang macam itulah yang ada masalah. Okey, so kita buat persoalan based on apa yang difikirkan oleh prospek kita. Sebab tu untuk nak buat persoalan ni kita kena faham apa produk kita boleh bantu selesaikan masalah orang. Lepas tu kita kena selami apa masalah prospek kita dan kita kena anggap kita ni adalah prospek. Okey, kita kena anggap kita ni prospek yang sedang berada dalam situasi yang perlu nak beli produk kita. Okey, so yang mungkin ada masalah tu. So apa benda yang mereka akan fikirkan? So apa yang mereka fikirkan tu you list down kan, you tulis sebanyak mungkin dan kemudian benda tu dijadikan sebagai head copywriting anda nanti. Okey. Okey, so saya harap menjawab persoalan tu lah. Okey, so video ni dekat Facebook group saya akan simpan sehingga 30 hari bulan. Okey, selepas 1 hari bulan November dah tak ada dekat group ni lah. Okey. Ada di channel lain. So nanti channel lain tu hanya certain orang yang boleh akses. Sebab video ni nanti dia akan jadikan satu package tambahan untuk orang yang nak join kelas Facebook Ads Mastery. Okey, kalau sekarang ni yang you join kelas ni kelas ni percuma untuk anda yang dah join kelas Facebook Ads Mastery pada bulan November. Okey, bagi anda yang menyertai kelas Facebook Ads Mastery start bulan Disember, kalau you nak belajar copywriting ni, konten ni dia akan dijual secara berasingan. Okey. Sebab tu video ni saya akan delete daripada group ni selepas 30 hari bulan. Okey, itu reason kenapa saya letak. So pastikan anda kena study betul-betul balik video ni sebelum 1 hari bulan Disember nanti. Okey. So bagi anda yang tengah menonton video ni, mungkin ada sedang menonton video recording nanti. So itulah bagi yang dekat group Facebook hanya dapat nonton video recording ni sehingga 30 hari bulan November saja. Okey, good. Okey, boleh tak guna bahasa dialek tempatan untuk copywriting? Okey, so soalan yang bagus. Okey, so sama juga, dia back to the basic. Okey, kita nak target prospek kita, so kita gunakan bahasa yang digunakan oleh bahasa prospek kita, lebih mudah untuk difahami. Okey, kalau kata kita menjual produk kepada certain target kita untuk orang Sabah sahaja, mungkin kita boleh gunakan bahasa Sabah. Kalau kita certain target untuk di Sarawak sahaja, so kita boleh gunakan dialek bahasa Sarawak. So, kalau kata kita nak jual untuk orang Kelantan, so gunakan bahasa Kelantan. Tapi kalau kata kita punya produk ni boleh dijual seluruh Malaysia, so kita boleh gunakan bahasa standard. Okey. Alright. So soalan seterusnya, masih relevan ke masa sekarang if copywriting panjang? Okey. Masih relevan. Okey. Selagi copywriting tu dia janganlah berjela sangat sampai orang nak baca pun ambil masa berjam nak habis. Jangan panjang sangat. Just paling penting macam ni je. Okey. Macam saya tunjukkan ni pun dah cukup okey dah. Tak perlu nak terlalu panjang sangat copywriting. Okey, yang kalau orang nak baca panjang sangat pun dia pun malas sangat nak baca panjang-panjang kan. So kita direct to the point je. Ambil persoalan, lepas tu share sedikit storytelling kita. Story tu janganlah terlalu detail sangat. Ceritalah kita jumpa orang ni. Tak perlu detail sangat. Just dia punya proses sahaja supaya orang nampak, oh ni gambaran dia, nak apply ni begini keadaan dia. Okey, dia ada masalah ni, dia transition daripada masalah kepada penyelesaian tu dia nampak. Okey. Boleh. Okey, so copywriting janganlah terlalu panjang sangat. Okey, jangan pendek sangat pula. Okey, contoh kalau kata kita menjual produk yang melibatkan perlu penerangan lanjut, dia ataupun perlu penerangan lebih panjang, janganlah pendek sangat copywriting tu. Okey, melainkan kita ada link ke website. Mungkin dekat website tu dia ada explanation lebih panjang, so tak ada masalah lah. Okey.
So bergantung pada produk. Contoh kalau kita jual produk makanan contoh nasi lemak. Nasi lemak tak perlu nak explain berjela pula sebab orang tahu nasi lemak je lah, okay? So just nak kena tunjukkan nasi lemak tu sedap, gambar dia kena clear, mungkin kita buat video kita tengah makan, okay, ataupun kita tunjukkan feedback customer, itu pun dah cukup dah. So kita kena nampak, kita kena lihat apa produk yang kita jual. So kalau produk kita tu memang orang dah mudah faham, so tak perlu nak penerangan yang panjang-panjang lebar. Tapi kalau produk tu jenis orang susah nak faham, okay? Contoh macam you jual servis website. So kadang orang tak faham apa benda servis tu yang you bagi, sama ada servis A to Z ke ataupun design sahaja ke ataupun macam mana. So benda-benda yang memerlukan penerangan lanjut yang so anda punya copywriting pun kenalah panjang sedikit. Okay? Alright. Untuk retargeting, copywriting selain prospek tengah beli, boleh buat copywriting apa? Okay. Apa ni soalan daripada Khairul? Kata untuk retargeting copywriting selain prospek tengah beli, boleh buat copywriting apa? Mungkin boleh Khairul boleh tulis balik soalan tu, saya tak berapa jelas. Okay, so saya tengok pada soalan lain. So yang lain boleh, kalau ada persoalan anda boleh ajukan di ruangan komen. So saya akan cuba baca dan saya akan cuba respon. Sebab apa? Untuk konten kelas ni saya rasa saya dah explain. Okay, kita just simple saja, you tak perlu nak belajar teknik yang terlalu complicated untuk copywriting ni. Yang you kena faham adalah buat copywriting dalam bentuk persoalan, dia punya headline, lepas tu diikuti oleh konten dia. Konten dia adalah yang bagusnya dalam bentuk story. Story ni bukanlah storytelling yang you buat cerita tu, tapi story yang you macam tengah bercerita dengan kawan, you sharing you punya pengalaman guna produk ni, you ada masalah ni, you just sharing you punya story. So itu dipanggil storytelling. Okay. Kemudian dalam storytelling tu you masukkan juga beberapa soalan-soalan lanjutan yang berkait rapat dengan masalah prospek. Okay, supaya prospek ni bila dibaca you punya story, tiba-tiba you masukkan persoalan, so dia akan automatic akan jentik balik diorang punya minda diorang, yang diorang pun memang ada persoalan yang sama. So bila you mention persoalan tu dan persoalan tu pernah diorang fikirkan, so mereka akan baca lagi you punya copywriting. So benda tu akan menyebabkan mereka minat untuk tahu lebih lanjut pasal you punya produk. Okay. Alright, so soalan seterusnya, saya pernah terbaca sharing daripada individu ni, katanya penggunaan perkataan dalam copywriting kita kena bersifat positif. Betul tak tuan? Jadi kalau saya jual suplemen, saya tak boleh guna perkataan contohnya sakit, patah, kemalangan, lemah yang seangkatan dengannya, terutama dalam headline serta konten. Okey. Mungkin juga. Okey, saya pun tak berapa pasti tentang perkara ni. Apa yang saya pasti adalah untuk kita nak tahu copywriting kita yang bagus adalah satu, yang paling penting copywriting tu sebenarnya boleh tonjolkan value produk kita. Okay, sama. Of course kita sebenarnya boleh je nak mention tentang dia bukan negatif, dia benda ni mungkin elemen emosi. Kita boleh masukkan dalam copywriting kita. Okay, sebab emosi ni lah yang menyebabkan orang akan bertindak lebih cepat. Okay, kalau ada dalam, sebab tu storytelling adalah copywriting yang kita boleh masukkan elemen emosi tadi. Contoh mungkin dia punya kemalangan sebelum ni ke, lepas tu dia cuba banyak produk masih tak dapat selesaikan masalah dia, tapi lepas dia cuba satu produk ni, okay, dia punya masalah tu selesai. Contoh macam tu. So you boleh still mention benda tu, tapi janganlah keterlaluan. Just mention supaya benda tu just dalam bentuk storytelling, ataupun dia ada story apa dipanggil storyline dia. Okay, supaya orang nampak dia punya transition daripada dia ada masalah ni, lepas tu dia dapat dia guna produk ni, dia selesai masalah tu. Okey, orang nampak tu pun dah cukup dah. Okey, macam tadi saya tunjukkan. Okey, macam saya tunjukkan dekat sini, okey, dalam contoh copywriting ni, saya tunjukkan transition daripada saya yang ada masalah tengah mencari mesin kad kredit, kemudian saya jumpa kawan saya yang dia gunakan mesin kad kredit tu dan saya tanya dia macam mana dapatkan mesin ni. Lepas tu kemudian saya pun apply dan saya puas hati, saya bagi benefit dia dan dah settle. Nampak tak? Dia ada perjalanan story dia. Okay? Dalam story tu saya masukkan juga tentang kelebihan produk, tentang elemen-elemen yang related dengan produk lah. Okay? Tapi saya taklah terlalu mention yang saya nak jual produk ni. Cuma copywriting dia ada story dia. Okay. Alright, copywriting ni lebih kepada soft sell. Cost charge pengantaran OCD perlu dimasukkan. Okay. Okay, so biasanya untuk macam soalan.
Alright, boleh nampak muka saya kat sini. Okay, so biasanya untuk ada yang tanya kat sini, perlu tak masukkan COD tu charge dia berapa dan sebagainya. Biasanya COD charge ataupun postage ni kita mention selepas prospek dah PM kita ataupun dekat website. So supaya sebab benda tu benda-benda yang details tu kita explain selepas orang tu berminat, baru dia akan klik, dia message kita ke dia WhatsApp kita. So masa tu baru kita explain lah tentang charge delivery ke COD dan sebagainya. Tapi dalam copywriting seeloknya tak perlu nak mention. Cuma kalau nak mention harga untuk produk kita boleh lah. Kalau harga tu harga yang murah, so kita boleh mention dekat copywriting. Tapi kalau harga yang mahal, saya suggest jangan mention dekat copywriting dulu sebab mungkin menyebabkan orang macam takut nak PM kita. Okay. Alright, boleh tak kita terangkan kelebihan atau kandungan produk kita dalam copywriting? Okay, soalan yang bagus. Okay. Sebenarnya kalau you perasan tadi, okay, saya tunjukkan balik sharing tadi. Okay, kalau you perasan, saya ada mention tentang benefit produk, cuma saya tak mention secara terus direct. Saya mention dekat sini. Okay. Okay, kat sini. Yang bestnya mesin ni, okay, ini adalah kelebihan produk. Yang bestnya mesin ni tiada sebarang yuran bulanan. Okay, nampak tak? Itu kelebihan produk. Cuma saya taklah mention, okay, dalam bentuk point, saya just betul dalam bentuk story. Dan ianya user friendly, boleh dibawa ke mana-mana, tak perlu sambung wire elektrik. Lepas tu, okay, nampak tak? So saya mention juga pasal produk punya kelebihan, cuma dalam bentuk story ataupun dalam bentuk copywriting yang santai macam tu. Saya taklah mention. So ramai orang dia buat copywriting, dia terus pergi kepada kelebihan produk dia boleh selesaikan masalah ni, jadi orang tak berapa berminat untuk baca sebab dia macam dia baca fakta je. So orang tak suka baca fakta ni, tapi orang suka baca yang ada story, yang dalam story tu dia kaitkan pasal benefit produk. Contoh macam you jual produk kecantikan. Okay, you kata you dah try guna produk ni dan you nampak alhamdulillah selepas daripada 30 hari you apply dekat muka you nampak perubahan scar ataupun jerawat, parut jerawat dah start hilang. Okay, so itu sebenarnya kelebihan produk. Cuma you explain dalam bentuk story, you cerita dalam bentuk pengalaman. Okay, dan you kata bila you letak dekat muka you rasa dia tak melekat, dia tak melekit. Okay, sebenarnya kita tengah bercerita pasal kelebihan produk, cuma dalam bentuk sharing. Kita bukan dalam bentuk fakta yang kita tulis. Okay, pertama produk ni tak melekit. Yang kedua produk ni akan bagi kesan dalam tempoh 30 hari. So benda tu orang tak suka nak baca. Dia tak ada macam transition, dia tak ada story, dia tak ada benda yang kata menarik. Dia tak boleh, dia baca macam, dia baca fakta, tak menarik lah. Tapi bila dia baca dalam bentuk story, so benda tu lebih menarik minat dia untuk nak cuba produk tu. Okay. Alright, so saya tengok soalan seterusnya. Tuan, orang kata leads berkualiti depends pada copywriting yang hit shoot. So katalah untuk macam-macam, apa point emosi yang boleh nampak jelas angle copywriting? Contoh produk hiasan rumah. Okay, so untuk produk hiasan rumah ni biasanya copywriting mungkin tak perlu terlalu panjang sangat. Hiasan rumah ni paling penting adalah gambar, kena jelas dan menunjukkan hiasan tu cantik. Pun dah cukup, dah menarik minat orang nak tahu pasal produk yang kita jual. Okay, kalau copywriting panjang sangat pun tapi gambar tak clear, seorang pun tak berminat sebab dia hiasan rumah. Hiasan rumah ni benda-benda yang orang nak nampak gambar. Kalau you ada video lagi bagus, buat video FB live lagi bagus, tu lagi powerful. You buat video FB live, you tunjukkan secara live hiasan rumah tu. So itu lebih powerful berbanding you tulis panjang-panjang copywriting. Okay, so maksudnya copywriting kita kena tengok pada produk yang kita jual. Okay, ada benda produk tu kena explain dalam bentuk tulisan kena panjang, okay, tapi ada produk yang kena tunjuk dalam bentuk visual. Okay. Alright, so apa lagi? Okay, saya perasan Tuan ada buat copywriting mula daripada feedback pelanggan. Macam mana nak buat customer willing bagi feedback testing? Okay, so ini soalan yang sangat bagus. Okay, saya hampir terlupa nak share teknik ni. Okay, teknik feedback customer. Saya harap anda jelas dengan part ni, sebab ni part yang sangat penting. Okay, untuk buat copywriting dalam bentuk feedback customer, kalau you perasan, mungkin ada yang perasan dan ada yang membeli produk, yang join program Facebook Mastery ni daripada iklan yang saya buat dalam bentuk feedback. Okay, feedback copywriting saya gunakan untuk retargeting campaign sahaja. Okay, sekali saya ulang, untuk feedback yang dalam bentuk copywriting dalam bentuk feedback,
Okey, biasanya saya hanya gunakan dalam kempen retargeting. Okey, kenapa dalam retargeting? Sebabnya tadi orang dah ada awareness pasal produk kita tapi mereka tak beli lagi. So bila kita buat iklan dalam bentuk feedback ni, so mereka rasa percaya bila ada orang lain dah pernah guna produk kita dan bagi feedback. Okey. Cuma persoalannya macam mana nak dapatkan feedback. Okey, ni persoalan yang sangat bagus. Macam mana nak dapatkan feedback? Okey, you perasan tak? Okey, you perasan tak bila you join program Facebook Ads Mastery? Okey, bila you go through keseluruhan program ni, okey, saya ada kata saya nak bagi manual Facebook Ads PDF dalam bentuk ebook. Okey. Tetapi untuk dapatkan manual tu syaratnya you kena bagi feedback. Okey. Dengan syaratnya you kena bagi feedback. Maksudnya saya akan push anda untuk bagi feedback. Okey, bagi feedback dan you akan dapat manual PDF tu. So itu satu kaedah yang kita boleh gunakan untuk dapatkan feedback yang banyak daripada pelanggan kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey. Yang kedua, kalau kata kita menjual produk makanan. Produk makanan tak perlu nak sampai kata kita nak bagi sesuatu dia kena tak. Produk makanan ni lagi simple. Produk makanan ni bila kita dah delivery produk tu kepada customer, okey, produk tu dah sampai, customer kata dah sampai. So apa you kena buat adalah PM dia tanya macam mana feedback dia, okey tak makanan tu. Kalau dia kata okey, dan kita minta boleh tak bagi feedback dekat Facebook. Okey, so biasanya prospek ni dia akan willing untuk bagi feedback lah kalau kita minta dengan cara yang betul. Macam contoh macam sebelum ni saya minta feedback orang yang beli nasi dagang saya kata boleh tak tuan bagi feedback di ruangan review dekat Facebook saya bagi link kat situ. Semoga dengan feedback tuan ni asbab Allah mudahkan rezeki tuan sekeluarga. Nampak tak, kita minta dengan sopan. Okey, so biasa orang akan bagi feedback. Itu kaedah yang saya buat lah. Okey. Alright, saya harap menjawab soalan tu. So untuk itu kita letakkan buat iklan copywriting feedback ni, letakkan 2-3 feedback. Biasanya akan letakkan 3 feedback, headline, terus letakkan feedback. Dia tak perlu ada persebaran persoalan, terus buat feedback je. Saya akan buat tanda pembuka kata, lepas tu letakkan copy paste keseluruhan feedback customer. Saya akan buat dalam 3 feedback, saya akan letakkan di bahagian atas. Konten kat bawah tu baru saya akan buat, okey, di atas ni adalah sebahagian feedback daripada mereka yang dah membeli produk saya sekian-sekian, dan bagi anda yang berminat nak cuba produk ni boleh klik link di bawah ataupun WhatsApp saya untuk mencuba produk. So macam tu je untuk buat iklan dalam bentuk feedback. Okey, sekejap saya cuba baca ada beberapa persoalan yang tak nampak ni. Okey, saya cuba baca yang saya nampak kat atas ni lah ya. Okey, bahagian call to action. Alamak, tak nampak. Sekejap saya cuba baca. So ada banyak persoalan tadi kat bawah ni. Sebabnya Facebook dah bawa ke bawah. Kita nampak. Okey, tak apa. Okey. Tuan pakai apps apa bila saya bagi feedback? Tak pakai apps pun, saya reply manual. Kadang-kadang you tengah hantar tu, saya tengah online, so saya reply terus secara manual masa tu, secara email. Kalau buat FB Live, biasa kita akan hanya post di page sendiri atau boleh buat ads. Okey. Bila kita buat FB Live, kita post dekat Facebook page kita. Selepas FB Live tu dah tamat, kita boleh buat iklan untuk FB Live tu. Kita buat recording dia. Boleh. Okay, kalau guna feedback customer, boleh tak kita guna screenshot WhatsApp? Okay, boleh. Boleh je. Cuma kadang-kadang bila kita buat iklan gunakan screenshot ni, kadang Facebook, macam mana, bila banyak sangat teks ni, kita punya reach iklan tu tak berapa okey. Sebab dia macam gambar tu tak berapa okey bagi Facebook lah. Tapi you boleh je letakkan. Tapi saya lebih suka copy ke feedback tu buat dalam bentuk copywriting. Okey. Okey, sebab saya cuba baca beberapa persoalan lain. Okey, sebab saya gunakan iPad ni dia tak boleh muncul. Sekejap ya, saya cuba kalau boleh baca kat sini. So kalau ada yang persoalan saya belum jawab lagi, boleh tak you komen balik dekat ruangan atas tu sebab supaya saya dapat baca balik soalan. Okey. So saya harap ada jelas tentang copywriting ni sedikit sebanyak. Okey, maksudnya copywriting ni sebenarnya baik kita kembali kepada asas lah. Bila dia tak perlu guna copywriting yang terlalu complicated. Kita just tulis copywriting seperti kita sedang explain dengan kawan kita. Sebab tu saya kadang-kadang ada orang tanya macam mana saya buat copywriting. Yang kadang-kadang copywriting tu kena dengan prospek saya. Macam apa saya buat adalah saya akan ambil satu handphone saya akan buat voice recording. Okey, saya akan buat contohlah saya nak buat copywriting untuk buat iklan untuk orang join
program saya ni. Okey. Okey. Sekejap saya tengok soalan dulu, takut hilang. Okey. Copywriting lebih kepada soft sell ke tuan? Tak nampak macam memaksa sangat kan? Okey, yes, betul. Copywriting yang bagus, dia sebenarnya boleh je kita buat hard sell, boleh juga kita buat soft sell. Cuma saya banyak kepada soft sell sebabnya kita fokus supaya orang nampak value produk kita. Okey, bila dia nampak value produk kita, barulah mudah untuk dia nak membeli. Kalau kita buat hard sell ni dia ada certain time kita boleh buat hard sell. Contoh kita buat fire sales ke, kita tengah buat promotion satu hari tertentu, dan kita boleh buat hard sell. Tapi kalau kita run iklan tu yang run setiap masa, biasanya kita just gunakan iklan soft sell. Okay? Soft sell ni macam tadi lah saya tunjukkan persoalan, ada konten, ada itulah soft sell. Dia tak terlalu memaksa orang membeli, tetapi sebenarnya dia mengajak orang untuk membeli macam tu. Dia recommend orang untuk beli produk tu. Okay? Okay, kalau ada link WhatsApp dalam copywriting, iklan X jadi mahal ke? Okay, so benda ni benda teknikal. Okay, kadang-kadang mahal, kadang-kadang murah. Selagi sebab tu kita kena try. Okay, so saya mungkin kalau saya run mungkin jadi mahal, mungkin kalau anda run mungkin jadi murah. So ada orang dia run jadi murah, ada run menjadi mahal. So dia sebenarnya bergantung juga kepada copywriting kita yang lain dan bergantung juga gambar yang kita gunakan. So benda tu efek kepada mahal ataupun murah. Okay, cuma asasnya kenapa iklan kebanyakan jadi mahal? Asasnya sebab konten yang kita buat tu prospek kita tak suka nak baca. Okey, bila prospek tak suka baca, dia tak akan react, dia tak akan respon dengan iklan tu, dia tak akan komen, dia tak akan like, dia tak akan share. So bila dia tak react dengan iklan kita, so Facebook beranggapan yang iklan tu dia tak target kepada the right audience, orang yang betul. So maksudnya dia akan start untuk bagi mahal iklan kita. Tapi bila kita run iklan, ramai share, ramai komen, ramai like, walaupun kita tak minta pun orang komen, orang tak like pun, tapi ramai buat benda tu, so menunjukkan iklan kita tu orang kata bagus konten dia. So orang suka baca konten kita. So bila ramai share macam tu, so Facebook akan bagi reach lagi banyak dengan cost lagi rendah. Okay? So, soalan seterusnya. Kalau dalam copywriting, kalau ada link WhatsApp, kita dah tadi. Okay. So, saya dah jawab soalan tu. Kalau ada link WhatsApp, kadang-kadang dia jadi mahal, kadang jadi murah. Sebenarnya bergantung pada konten copywriting juga. Copywriting kita dan juga visual, gambar yang kita gunakan atau video. Kalau tak kena dengan audience kita, so itu yang jadi mahal tu kadang-kadang. InsyaAllah malam ni terus copywriting akan menjadi okay, insyaAllah. Okay. So saya harap anda join kelas ni, okay, anda dapat applykan ilmu copywriting pada malam ni. Kita sebenarnya dah 1 jam setengah dah sebenarnya. Okay, so saya cuba buka lagi ruangan sedikit kalau ada sebarang persoalan tentang copywriting. Okay, cuma saya try untuk onkan iPad saya kalau boleh, sebab saya nak just buat summary sedikit tentang copywriting ni, supaya anda jelas structure nak buat copywriting. Sekejap ya, saya cuba buka kalau dapat. Kalau tak dapat, bukan rezeki guna iPad hari ni. Sekejap ya, saya try share screen iPad saya. Tak dapat juga kita nak share iPad ni, tak apalah. Okay, mungkin next time saya akan buat sharing kat summarize. Cuma saya nak beritahunya bila kita buat iklan, so paling penting, paling asas adalah bila you run iklan menggunakan copywriting, you kena at least ada 2 jenis campaign. Pertama sekali campaign cool audience. So cool audience yang kita gunakan teknik formula 153. Okay. Kemudian kena ada juga backup campaign dipanggil retargeting. So kebanyakan sales dia akan masuk bila kita gunakan retargeting. Okay. Okay, retargeting sangat penting. So retargeting ni anda boleh gunakan 1, 2, 5 contohnya. Maksudnya satu campaign retargeting ada 2 ad set.
Dua adset ni yang pertama mungkin orang yang dah pernah engage dengan Facebook kita, maksud orang yang dah pernah komen, yang pernah like, yang pernah message kita. So orang ni masuk dalam golongan people who already engage dengan Facebook kita. Yang kedua, kita mungkin boleh, kalau kita run iklan website, so kita boleh target orang dah pergi website tapi tak membeli lagi. So kita boleh run dua iklan retargeting, dua adset ni. Lepas tu di ruangan ads, iklan kita boleh start dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5 copywriting. So copywriting yang pertama kita boleh buat dalam bentuk feedback copywriting macam saya terangkan tadi, bagi copywriting dalam bentuk feedback. Yang kedua, boleh gambar-gambar yang related dengan aktiviti bisnes kita. Contoh kita jumpa customer, ambil gambar dengan customer, so kita tulislah story sedikit pasal aktiviti tu, lepas tu so kita buat iklan. Lepas tu yang ketiga mungkin boleh buat video. Kalau kata you buat bisnes makanan, so you kena buat video juga tunjukkan tentang makanan tu. Okay, you tengah makan produk you tengah jual tu. So itu kena tunjukkan juga. So yang keempat, buat lagi gambar copywriting yang mungkin yang buat dalam bentuk persoalan juga, persoalan, lepas tu copywriting story pun boleh juga dalam bentuk dalam iklan, dalam retargeting pun boleh, tak ada masalah. Okay. Yang kelima, so ikut ada punya creativity. Okay. So nak bagi tahunya copywriting ni sebenarnya ikut creativity kita. Okay. So yang paling penting bila kita buat copywriting supaya orang nampak dengan jelas apa value yang produk kita nak jual. Ramai orang, saya perasan ramai orang buat iklan dia terus hard selling. Terus buat gambar produk yang lepas tu dia punya headline yang terus menjual. So benda tu tak menarik minat orang nak baca sebab dia sama dengan seller lain. Seller lain pun buat benda sama. So kita tak ada keunikan. Tapi bila kita jual produk yang sama sekalipun tapi kita punya copywriting dalam bentuk yang unik, maksudnya dia ada persoalan, dia ada story, so orang akan rasa lebih attract dengan kita punya copywriting. So biasanya orang akan willing untuk beli daripada kita sebab keunikan penulisan. Okay. Okay, so yang tanya yang baru join live ni, video ni akan dipadamkan atau disimpan? Okay, video ni akan disimpan sehingga 30 November sahaja. Selepas daripada tu 1 Disember, video ni dekat Facebook group akan di-remove. Okay. Tuan nak tanya, saya buat campaign 153 tapi adset hanya jalan satu, yang 4 lagi still dalam draft. Bila masih dalam draft, maksudnya tuan tak klik publish. Tu je reason dia. Kita tak klik publish. Kena klik publish dulu di adset tu. Okay. Alright. Okay. So saya harap anda jelas tentang topik kita malam ni. Okay, mungkin ada lebih kurang 5 minit lagi. Dan saya bagi ruang masa kalau kata anda nak bertanya soalan tentang copywriting. Okay. Copywriting. Okay. Okay. So saya harap anda dapat jelaslah tentang topik pada malam ni. So copywriting bagi saya adalah benda sangat penting yang anda kena kuasai. Okay, bila saya nampak ramai orang share screenshot iklan dia, kenapa tak berapa berkesan? Biasanya disebabkan copywriting yang tak berapa menarik. Okay, produk dah okay, cuma copywriting tu tak berapa menarik. Cuba malam ni you start untuk sit down dan try untuk list downkan apa masalah prospek anda, kemudian ada list downkan sebanyak mungkin persoalan yang related dengan anda punya masalah tu, kemudian buat story. So itu insya-Allah akan bantu anda buat copywriting. Okay, insya-Allah. Okay, bagi tips, recording voice saya terlupa. Okay, contohnya you buat recording voice, okay, kita nak buat copywriting. Okay, buat copywriting tapi kita tak tahu nak tulis apa. Okay, so apa saya buat, saya akan ambil handphone. Okay, saya akan ambil handphone. Okay, saya akan klik voice recording. Contoh saya dah tahu apa masalah prospek, apa persoalan prospek. Tapi saya tak tahu nak tulis apa lagi. So apa saya buat adalah, saya akan start buat recording. Contohnya saya ambil contoh macam saya nak jual program Facebook Ads Master ini. So saya dah tahu masalah diorang adalah tak tahu nak buat iklan Facebook. Okay. So saya tahu apa persoalan diorang. Contoh persoalan yang utama adalah orang tak tahu nak upkan budget. So saya akan start nak buat copywriting. Tapi saya tak start buat copywriting lagi. Saya akan start buat recording audio dulu. Sebab lebih senang dengar balik radio voice ni. Kemudian saya just tulis. Apa saya buat? Saya akan just tulis. Okay. Macam mana
nak naikkan bajet RM100 ke RM1,000 di Facebook Ads. Okey. Ramai orang bila dia run Facebook Ads, dia ada masalah tak tahu nak scale up bajet dekat Facebook. Okey. Sama macam saya dulu pun bila saya run iklan dekat Facebook, saya pun tak tahu macam mana nak naikkan bajet daripada RM100 dan RM200 dan seterusnya. Okey. Dan bila saya jumpa ramai orang usahawan yang spend RM1,000 sehari dekat Facebook Ads, saya rasa sangat impress dengan orang. Okey, sebabnya saya sendiri takut nak invest sebanyak macam tu. Okey, dan bila saya start belajar macam nak membina structure yang betul, membina keluarkan bajet yang betul dekat Facebook Ads ni, saya nampak hari pertama saya spend RM100, kemudian saya spend RM200, hari ketiga saya naikkan ke RM300 dan sebenarnya dan akhir sekali saya spend sehingga RM1,000 sehari secara konsisten. Saya nampak benda ni dia ada kaedah kaedah structure yang kita kena buat. Dia tak boleh membelasah aja buat iklan ni. Dia kena ikut framework yang betul dan barulah kita boleh tahu macam mana iklan tu profitable ataupun sebaliknya. Okey. Jadi jadi apa yang saya buat, saya ada buat satu program, iaitu Facebook Ads Mastery, di mana saya terangkan dengan lebih lanjut macam mana nak bina iklan Facebook Ads ni dan macam mana nak kembangkan bajet iklan daripada RM100 sehari kepada RM1,000 sehari. Bagi anda yang berminat untuk belajar ni, anda boleh klik link di bawah. Okay, so offkan voice. Settle. Satu audio recording. Lepas tu nanti saya akan just transcribekan balik audio tu dalam bentuk copywriting. Mungkin dalam bentuk audio tadi mungkin ada benda yang kita tak sempat nak explain. So nanti dalam masa kita tengah menulis copywriting yang selanjutnya dalam kita nak iklan tu, kita tambahlah apa benda yang kita rasa perlu tambah kan. Cuma tadi audio ni sebagai guideline kita untuk start buat iklan. So kadang-kadang kita akan dapat iklan idea ni semasa kita tengah drive ataupun tengah memasak ke, tengah buat satu kerja lain. Tiba-tiba dapat idea masa tu, kita rasa macam ini baguslah copywriting kita nak buat. So apa buat, ambil je handphone, buat recording audio. Nanti you balik rumah, you ada masa, you type balik dan you type balik copywriting tu. Okay? Alright. Okay, so saya harap saya menjawab persoalan tu. So itu teknik yang biasa saya gunakan lah untuk nak buat copywriting dengan mudah, iaitu menggunakan voice recording dulu. Barulah kita transkripkan dalam bentuk penulisan dan baru buat iklan. Okay. So saya harap sesi ni saya akan offkan untuk masa ni, insyaAllah. Selepas ni kalau ada sebarang persoalan berkaitan dengan Facebook Ads Mastery, anda boleh gunakan Facebook group ni untuk anda ajukan sebarang persoalan. Dan insyaAllah bagi saya juga mengalu-alukan sebarang feedback daripada anda selepas daripada habis kelas ni. Anda boleh komen di ruangan komen di bawah ni untuk bagi feedback berkaitan dengan konten copywriting pada malam ni. InsyaAllah sebab saya perlukan feedback daripada anda untuk saya nak mungkin nak tambah baik konten yang selanjutnya nanti. Okay? So insyaAllah bertemu lagi pada masa akan datang. InsyaAllah saya harap perkongsian pada malam ni bermanfaat untuk anda dan saya mengucapkan ribuan terima kasih pada anda yang live bersama dengan saya. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Saya doakan semoga anda dapat applykan teknik copywriting ni dan anda boleh bantu meningkatkan jualan anda kelak. Okay, sehingga bertemu lagi di lain masa dalam sesi kelas-kelas online yang akan datang insya-Allah. Okay, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.